MPN terbuka terima cadangan, sokong proses pemulihan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Majlis Pemulihan Negara MPN mengesyorkan agar Kementerian Kesihatan dan Kementerian Dalam Negeri memulakan perbincangan untuk meneliti, merancang dan mencadangkan langkah membuka semula sempadan negara dengan segera dan selamat. Pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ia merupakan langkah penting bagi menyokong proses pemulihan negara. Ini cadangan kita supaya satu jawatan kuasa dibentuk antara beberapa kementerian tadi dan bentangkan balik pada pihak majlis tentang bila dan bagaimana caranya sempadan negara kita dapat dibuka secara berperingkat-peringkat. Pandangan majlis ialah kerana kalau tidak ada satu perancangan yang jelas, kita bimbang bahawa penutupan sempadan kita ini dalam satu tempoh yang tidak menentu akan membawa kesan kepada cepat ataupun lambat proses pemulihan negara. MPN terus mengesyorkan agar agensi pengurusan bencana negara membuat perancangan awal bagi persiapan sebelum bencana banjir dan langkah pemulihan pasca banjir yang berlaku setiap tahun. Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menyatakan kedudukan ke-13 dalam senarai terbaru Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei merupakan satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Pencapaian itu dapat dilihat antaranya menerusi kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang membolehkan pembukaan sektor sosial dan ekonomi dengan segera. Jadi satu pencapaian yang harus kita banggakan. Dan mungkin kita tak nak mendabik dada, tapi disebabkan itu keadaan situasi di negara kita agak jauh lebih baik daripada setengah-setengah negara maju pun, ya. Dan sekarang ini masih belum selesai, jadi kita tak boleh kata kita dah sampai situ dah okey. Yang penting rakyat harus teguh bersama-sama kerajaan sebagai langkah whole of nation approach atau whole of society approach untuk bekerja sama-sama untuk patuh pada SOP, ya, pakai mask sepanjang masa dan sebagainya, itu supaya ini akan terus membantu kita mempertahankan bukan saja kedudukan ke-13, kalau boleh antara yang terbaik lagi di masa akan datang. Pembukaan semula sesi persekolahan penggal ketiga 2021-2022 di seluruh negara berjalan lancar mengikut SOP ditetapkan. Ia melibatkan 4 juta pelajar sekolah rendah dan menengah dengan 2.8 juta daripadanya merupakan pelajar kumpulan B yang memulakan sesi persekolahan hari ini. Sistem penggiliran secara mingguan terus diamalkan sesuai dengan garis panduan Kementerian Pendidikan. Sesi persekolahan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 dijalankan secara penggiliran, manakala pelajar yang terlibat dengan peperiksaan utama iaitu tingkatan 4 dan 5 dijalankan tanpa penggiliran. Di Sarawak, SOP dalam kalangan pelajar sekolah rendah dilihat lebih baik daripada sebelum ini, terutamanya murid tahun 1. Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Dr. Norisa Suhaili memaklumkan seramai 339,371 daripada pelajar prasekolah hingga tingkatan 6 di Sarawak menghadiri sesi persekolahan secara bersemuka. Di Sabah, sesi persekolahan melibatkan seramai 536,395 pelajar daripada 1,293 sekolah rendah dan menengah. Daripada jumlah itu, 3 sekolah terpaksa menangguhkan sesi persekolahan akibat banjir selain terlibat dalam proses pembersihan. Bagi institusi swasta yang berdaftar di bawah KPM pula, seramai 7,149 pelajar membabitkan 38 sekolah swasta secara keseluruhan.
Seramai 85,136 pelajar sekolah rendah dan 65,219 pelajar sekolah menengah memulakan sesi persekolahan di Melaka. Namun seramai 71 orang pelajar sekolah rendah dan menengah masih ditempatkan di PPS. Terdapat juga sekolah yang masih dijadikan PPS iaitu SMK Sungai Rambai, SK Parit Penghulu dan SK Seri Mendapat di daerah Jasin. Di Jelebu Negeri Sembilan, seramai 26 orang pelajar dari Kampung Bemban pergi ke sekolah dengan menaiki bot yang disediakan tentera darat. Ia susulan jambatan kampung tersebut runtuh akibat kejadian banjir pada 18 Disember lalu. 3 buah van turut disediakan untuk pengangkutan pelajar di kampung yang terjejas banjir sehingga jambatan sementara siap dibina. Perkembangan banjir. 3 negeri iaitu Melaka, Pahang dan Johor masih merekodkan penduduk terjejas banjir namun jumlahnya terus berkurangan. Setengah pukul 11.30 malam tadi, 2,456 penduduk masih berada di 39 PPS. Berikut statistik banjir semasa di negeri terlibat. Kampung Karak Setia Bentong Pahang menjadi projek sulung pelaksanaan program rintis pembaikan rumah pasca banjir 2022 yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Projek itu melibatkan 20 buah rumah penduduk dengan peruntukan sebanyak RM15,000. Hasrat itu ternyata mendapat reaksi positif penduduk setempat yang terjejas di kawasan berkenaan. Jadi saya rasa memang sang amat berbesar hatilah atas segala yang kerajaan dah beri pada kami di sini. Dan dia, mereka membuat tindakan yang cepat, pantas. Dan saya lihat memang sepatutnya mereka berbuat gitu kerana tempat ini memang terlampau teruk sangat ya daripada tempat lain yang banjir lah ya, banjir lumpur ni memanglah di luar jangkaan kami kan. Saya Basir Bakatali sebagai pengurusi JPKKK Kampung Karak Setia mengucapkan terima kasih lah kepada ICU daripada Kuantan dan agensi-agensi lain yang membantu Kampung Karak Setia ni yang dilanda bencana. Salah satu yang kita dapat ialah pasca banjir ni itu pembaikan rumah. Semua kita dapat lebih kurang 20 buah rumah untuk dibaiki dan ada beberapa lagi rumah yang akan kita buatlah selepas ini. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp telah mengutip hampir 83,000 tan sisa pepejal di 6 negeri terjejas banjir. Selangor merekodkan pengutipan sisa pepejal tertinggi lebih 48,000 tan, diikuti Pahang 32,000 tan, Negeri Sembilan 1,400 tan, Kuala Lumpur 630 tan dan Melaka 131 tan. Manakala proses pengutipan di Johor mencecah hampir 100 tan. Program SW Corp Bersamamu juga turut membaik pulih peralatan elektrik pasca banjir. Hari ini kita berada di kawasan Taman Seri Nading ini untuk kerja-kerja sokongan pemulihan kepada kerja-kerja membaiki alat-alat elektronik dan juga elektrik, terutama mesin basuh dan juga peti ais. Dijangkakan 600 unit perkakas elektrik berjaya dibaik pulih. Tindakan ini dapat mengelak kerugian hampir RM1 juta jika dilupuskan. Program sama turut mendapat kerjasama Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Belia dan Sukan dengan keseluruhan 150 sukarelawan. JBPM Daerah Kinabatangan terus melakukan pemantauan berikutan paras air Sungai Kinabatangan meningkat ke paras amaran walaupun tiada hujan. Pemantauan secara berkala itu melibatkan 5 anggota bomba dibantu 6 anggota rela menggunakan aset sedia ada.
Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan Nurul Azlan Shah Jamaluddin berkata, peningkatan paras air berpunca daripada air Sungai Ulu Kuamut yang melimpah ke Sungai Kinabatangan. Ketika ini, bacaan paras air Sungai Kinabatangan telah melebihi 9.3 meter iaitu pada paras Amaran. Rondan ini adalah dibuat secara berkala setiap hari, juga dilibatkan juga daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia lah. Dan rondan ini akan diteruskan sehingga paras air betul-betul didapati telah surut lah. Cubaan menyeludup 90,000 liter diesel dengan nilai anggaran 1.5 juta ringgit gagal. Sebuah kapal tangki minyak ditahan awal pagi semalam di perairan Miri. Pengarah Zon Maritim Miri, Komander Maritim Ezan Nizam Muhammad Eng berkata, Bot Kilat 42 telah mengesan sebuah kapal tangki minyak kira-kira 1.7 batu nautika dari barat muara Sungai Miri. Hasil pemeriksaan awal mendapati kapal itu membawa minyak diesel melebihi kuantiti yang dibenarkan di dalam borang C. Antara kesalahan dikesan adalah di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana vessel tiada master serta domestic shipping license, dan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana tiada dokumen Surat Control Supplies Act. 4 kru termasuk Tekong, warga Indonesia berumur 23 hingga 51 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Seorang juruterai yang menjual kandungan lucah secara dalam talian menerusi aplikasi Telegram didenda RM6,000. Hakim Norshila Kamarudin menjatuhi hukuman itu terhadap Muhammad Azri Zahari selepas mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut. Mahkamah turut memerintahkan Muhammad Azri menjalani hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Azri didakwa menggunakan aplikasi Telegram secara sedar untuk menjual kandungan lucah kepada seorang lelaki pada 4 Mac 2019 di Bandar Sunway. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 233-2A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Tarikh permohonan baharu berhubung pengambilan dan penggajian pekerja warga asing akan diumumkan dalam masa terdekat. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dalam kenyataan medianya memaklumkan majikan yang ingin menggajikan pekerja warga asing perlu mengemukakan permohonan sendiri berdasarkan kepada keperluan sebenar. Tambah beliau, sektor yang diluluskan bagi penggajian pekerja asing ialah pertanian, perkilangan, perkhidmatan, perlombongan dan kuari, pembinaan dan perkhidmatan domestik. Menurut kenyataan itu lagi, majikan yang menggunakan khidmat agensi pekerjaan swasta perlu memastikan agensi tersebut berdaftar dan mempunyai lesen yang diperakui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981. Majikan dinasihatkan tidak membuat sebarang pembayaran melalui orang tengah atau pihak ketiga bagi mengelak penipuan. Terdahulu pada 10 Disember 2021, Mesyuarat Jemaah Menteri meluluskan kemasukan pekerja warga asing untuk semua sektor pekerjaan. Lebih 100 pengendalian kes keganasan rumah tangga dilaporkan di Kedah tahun lalu. Paling membimbangkan, kes ugutan, penderaan psikologi, emosi dan dikurung tanpa rela. Jadi kita harap dengan adanya talian Nur Kasih ini dapatlah masyarakat menyalurkan info-info, membantu masyarakat setempat, jiran kita ke, saudara mara kita ke, ipak duai kita ke, untuk mereka menghubungi pihak JKM, dan JKM insya-Allah akan memberi bantuan dengan kadar yang insya-Allah. 12 pejabat kebajikan masyarakat ditempatkan di setiap daerah bertujuan membantu bangsa. Terdahulu, pelancaran kempen kesedaran bijak membantu elak tertipu peringkat Kedah berlangsung di Langkawi.
Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Perlis Utara menggerakkan kempen bergerak bagi menyampaikan maklumat dan risalah mengenai penyalahgunaan dadah. Kempen bergerak itu bagi meningkatkan kepekaan orang ramai terhadap bahaya dadah dan peranan AADK. Kempen ini turut memerlukan unit pencegahan dan unit penguatkuasaan turun padang ke kawasan Felda Cuping dan Taman Rekreasi Bukit Jernih. Menurut pengarah AADK Negeri Perlis, Khairul Anwar Ahmad, kempen sebegini secara tidak langsung membolehkan AADK memantau keadaan setempat bagi mengurangkan masalah pelencongan sosial. Langkah itu juga selaras dengan usaha merealisasikan misi dadah terkawal 2025. Projek pembinaan empangan Cinta Mata 1 Tawau bernilai RM400 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bun Mokhtar Radin berkata, ketika ini kerja-kerja pembentungan sedang giat dijalankan dan dipantau kementeriannya serta beberapa agensi kerajaan berkaitan. Apabila siap kelak, ia dijangka dapat mengatasi masalah bekalan air di Tawau. Mencadangkan kepada YB di kawasan ini menggunakan peruntukan mereka mewujudkan satu stesen supaya air diantar 1 minggu 3 kali. Jadi rakyat boleh datang sana mengambil air sementara lah. Karena bersabarlah sama-sama kita menunggu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluluskan tindakan strategik bagi konservasi harimau Malaya untuk tempoh 10 tahun bermula tahun ini. Ia bagi mengelakkan risiko kepupusan haiwan tersebut yang menjadi simbol negara ini. Keputusan dicapai pada mesyuarat pertama Pasukan Petugas Kebangsaan bagi Konservasi Harimau Malaya MyTTF di Putrajaya yang dipengerusikan Perdana Menteri. Tindakan strategik bagi konservasi harimau Malaya dilaksanakan melalui 6 pendekatan termasuk rondaan penguatkuasaan dan pengawalan bersama antara Perhilitan, PDRM, Angkatan Tentera serta komuniti orang asli. Tindakan lain yang dipersetujui adalah meningkatkan kawasan berhutan sedia ada di Semenanjung Malaysia daripada 43.41% kepada 50% menjelang tahun 2040. Skim akreditasi Habitat Harimau Malaya juga dilaksanakan selain mengadakan kempen Selamatkan Harimau Malaya. Sejumlah RM282 juta zakat fitrah dan zakat harta berjaya dikutip Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib tahun lalu yang melibatkan seramai 1.1 juta orang pembayar zakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, jumlah kutipan zakat harta meningkat sebanyak 9% kepada RM817 juta bagi 2021, manakala zakat fitrah meningkat 10% kepada RM12 juta. Langsung meningkat keyakinan kepada pembayar dan bakal pembayar untuk membuat bayaran kepada PPZ Mawib. Ini yang saya tekankan sangat di segi Straightcom, pelan komunikasi supaya ditunjukkan, supaya memberikan satu keyakinan berkenaan dengan apa yang kita buat. Ini salah satu daripada untuk kita nak memasarkan kepada orang ramai berkenaan dengan prestasi dan keyakinan kepada kita. Turut menyumbang kepada peningkatan kutipan zakat adalah kepelbagaian saluran bayaran zakat seperti perkhidmatan kaunter zakat digital, portal PPZ Mawib, aplikasi My Zakat, My Temu Janji, door-to-door service dan sebagainya. Jumlah penerima bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tahun ini dijangka mencecah 550,000 orang berbanding 517,414 penerima bantuan tahun lepas. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun, jangkaan pertambahan penerima itu selaras dengan keputusan kerajaan menaikkan kelayakan pemohon bantuan kebajikan. Paras garis kemiskinan PGK dinaikkan kepada RM1,169 berbanding RM980 sebelum ini.
Sekarang ini 517,000, dia akan mencecah sehingga 550,000 permohonan. Bukan permohonan, kelulusan. Permohonan banyak. Untuk memperbanyakkan lagi, bagaimana untuk meningkatkan lagi dari segi, bukan sahaja dari segi bantuan kebajikan, namun program-program yang untuk mengeluarkan mereka ini dan daripada kemampuan kemiskinan, ya, supaya mereka ini akan dapat terus berdikari dan juga dapat menjana pendapatan di sendiri. Beliau bercakap dalam sidang media selepas perhimpunan bulanan KPWKM di Putrajaya. Sepohon pokok besar yang terletak berhampiran pasar besar dan pejabat pos Seremban sering menjadi lokasi santai warga emas. Peka dengan keperluan golongan itu yang memerlukan lokasi strategik untuk beriadah sambil mengeratkan hubungan, kawasan tersebut dinaik taraf dan dilengkapi fasiliti riadah. Kos naik taraf bernilai RM15,000 itu telah siap sepenuhnya November tahun lalu. Bekas tapak stesen bas sejak 30 tahun lalu itu menjadi pilihan warga emas bersantai berikutan suasana redup kerana dinaungi pokok yang berusia lebih 100 tahun. Baguslah ini dia punya environment sini, ya. Sekarang ada tempat duduk dan relax untuk orang-orang tua. Relax ni semua. Dulu tak ada. Baru sekarang ada improvement lah. Kayu punya itu papan punya macam dulu, hari macam dulu, sekarang ada tu simin punya kerusi. Baiklah. Itu hari tengok dia bikin ini macam banyak barang kan. Mari sudah siap. Exco Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun yang meninjau lokasi berkenaan berkata, kawasan itu diberi wajah baharu bercirikan santai dan selamat. Lebih selesa dan selamatlah. Kerana sebelum tu dia duduk atas akar saja, dikeliling pokok. Akar-akar yang besar lah dikeliling pokok. Kita masih jaga akar tersebut dengan tidak memotong apa-apa akar, tapi kita maintain struktur itu, struktur akar semua. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Berita sukan. Penstrukturan semula pembayaran skim allowance bagi atlet adalah disebabkan oleh peruntukan kewangan yang terhad daripada kerajaan. Menjelaskan perkara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu berkata, ia menyebabkan kementerian perlu menyesuaikan perbelanjaan mengikut peruntukan yang diterima. Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya akan menyemak senarai atlet yang hanya bergantung kepada allowance berkenaan. Atas sebab itu, peruntukan kepada Kementerian Belia dan Sukan telah dikurangkan dan kami terpaksa berbelanja mengikut keupayaan. Namun saya bersetuju dengan pandangan daripada Timbalan Menteri Belia dan Sukan untuk kita review kepada atlet-atlet yang hidup di atas allowance daripada MSN semata-mata. Selain itu, peruntukan kewangan katanya, pengguguran tersebut juga adalah disebabkan tamatnya kontrak atlet-atlet berkenaan. Saya harap orang ramai faham bahawa setiap atlet kita ini mempunyai kontrak dengan pihak Majlis Sukan Negara. Dan kontrak-kontrak mereka telah berakhir pada 31 Disember 2021.
dan ada di kalangan mereka yang kontrak tidak disambung. Mengikut bajet, sekali lagi, program itu telah ditiadakan. Tetapi inisiatif KBS sendiri melalui MSN cuba menyelamatkan seberapa banyak yang kami mampu. Itu yang telah kami lakukan. Dalam masa sama, jelasnya Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak terlibat secara langsung terhadap pengguguran 144 atlet daripada program podium. Sebaliknya, perkara itu ditentukan oleh Persatuan Sukan yang diwakili atlet-atlet tersebut. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah Projek Naik Taraf sebahagian Jalan Tambun di Tambun Ipoh. Kelab dan Akademi Bola Sepak Tempatan digesa tidak menjadikan status bekas pemain sebagai kriteria utama pemilihan jurulatih. Sebaliknya, aspek pengetahuan kemahiran asas yang tinggi perlu dijadikan kayu ukur bagi melantik pengendali pasukan. Menurut Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Muhammad Firdaus Muhammad, kebanyakan pasukan ketika ini lebih mementingkan jurulatih yang mempunyai kemahiran taktikal berbanding pengetahuan asas. Bukan sekadar dia hanya cerita tentang taktikal. Taktikal ni okeylah, memang itu kerja jurulatih, tapi dalam masa dia kena buat kerja lebih. Sebab hari ni kita tengok kadang-kadang basic kita punya pemain-pemain kita pun banyak minta maaf lah, macam ke laut juga. Ke laut saya cakap terus terang. Sebab apa? Itu sebab saya selalu cakap pelantikan pemilihan orang yang berada di dalam akademi bola sepak, pastikan orang tu skillful. Kalau awak tengok kat Thailand yang mengajar diorang semua skillful. Jelasnya, perkara ini penting bagi memastikan bakat baru dilahirkan pada masa akan datang memiliki kemahiran lengkap sebagai pemain bola sepak. Dalam perkembangan lain, skuad bawah 23 tahun kebangsaan Kendalian Brad Maloney bakal diberi peluang mengisi slot perlawanan persahabatan antarabangsa bulan ini menggantikan skuad senior. Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata, perkara itu diputuskan selepas pihaknya berdepan kekangan bagi menghantar pasukan senior. Jelasnya, ia susulan faktor ketiadaan jurulatih kebangsaan selain pasukan tempatan yang kini sedang membuat persiapan akhir bagi menghadapi musim baru Liga Malaysia. Pasukan bawah 23 tahun yang bersedia, yang membuat persiapan untuk AFF Under 23 Cup di Cambodia akan menggunakan FIFA Days ni. Kerana kita mesti tahu dia kebanyakan ataupun saya boleh katakan 70% ataupun 80% pemain-pemain ni adalah terdiri daripada pemain-pemain first 11 ataupun first team di negeri-negeri. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, dengan itu salam hormat, kita jumpa lagi.